Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita tengok kitab kita. Kita berhenti di muka surat 46. Tajuk baru, bab haid. Bab haid. Ini darah yang keluar daripada faraj perempuan lah, bab haid. Bab yang sepatutnya orang lelaki tahulah. Sebab nanti bila dah kahwin ataupun ada isteri tanya, menjadi kewajipan suami untuk mengajar. Menjadi kewajipan suami untuk mengajar. Apa itu darah haid? Sebab bila haid tak boleh bercerai, tak boleh bersetubuh, kemudian tak boleh solat, dia ada hukum dia. Baik, kita tengok kitab kita. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata pengarang, bab haid. Ini suatu bab pada menyatakan haid. Faraq adalah haid 10 namanya, ataupun yang lebih tepatnya darah yang keluar daripada kemaluan perempuan tu ada 10 nama. 10 nama darah ni. Yang pertama haid. Kita tahulah haid ni dari segi apa, perubatan disebut sebagai rahim perempuan itu dia bersedia untuk disenyewakan. Dia bersedia untuk menerima air mani, sperma. Bila masuk air mani, maka dinding itu akan menghasilkan apa? Jadilah anak. Dia jadi nutri untuk anak. Tapi bila dinding rahim itu tidak disenyewakan, dia belum kahwin lah contoh. Dia dah balik, dia belum kahwin. Tiap-tiap bulan orang perempuan ni dia ada masa subur dia. Masa rahim dia bersedia untuk menerima air mani untuk menjadi anak. Jadi dinding rahim tu dia akan apa? Dia ada apa? Nutrien lah, persediaan untuk air mani itu menjadi anak. Kalau perempuan tu belum kahwin, ataupun kalau dia tak kahwin, dia berzina dan sebagainya, maka rahim itu tidak menerima sperma, air mani lelaki. Maka rahim yang bersedia untuk menerima sperma itu cukup tempoh dia akan runtuh. Dia akan gugur ke bawah. Jadi dia adalah darah-darah yang mana asalnya dia adalah persediaan untuk menerima air mani untuk disenyewakan untuk menjadi anak. Tapi disebabkan dia belum kahwin ataupun belum lagi mendapat zuriat, maka apa? Dinding rahim itu akan gugur, maka jadilah apa? Jadilah haid. Kitaran itu tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan. Itu haid. Yang kedua nifas. Kemudian daras. Nanti kita hurai. Tamas, iqsar, dhahak, arraq, firaq, tamat, ikbar. Baik. Dan binatang yang haid 8. 4 dengan ittifaq. Jadi dia sebut ada binatang yang ada haid. Ini berdasarkan penelitian dulu tuan-tuan. Ini cerita dulu 500 tahun, 600 tahun. Berdasarkan penelitian ulama setakat itulah. Dan kita tahulah bila berkembangnya teknologi, kita nak tanya berkenaan dengan bangunan, kena tanya arkitek lah. Kita nak tanya berkenaan dengan apa, perubatan, kita tanya doktor lah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita nak tanya berkenaan geologi, tanya pada ahli geologi lah. Tapi ini berdasarkan penelitian tuan-tuan. Sebagai ulama dulu dia cuba meneliti binatang apa lagi haid. Jadi dia kata ada 8. 4 sepakat seluruh ulama ittifaq, iaitu perempuan, arnab, dibar. Dibar ni apa? Dubuk-dubuk. Tahu dubuk?
Kita tengok National Geography tu yang suka curi makanan orang. Singa tangkap apa? Singa tangkap ke, cipta ke, nanti dia main ramai-ramai. Dia suka rampas makanan orang tu. Dubuk kita panggil, dubuk. Dubuk ni walaupun kecil, badan dia keras. Ramai-ramai tu kan. Pernah tengok kot tu? Itulah dubuk. Kemudian khifash. Khifash ni apa? Kelawar, tuan-tuan. Kelawar. Baik. Dan 4 dengan khilaf padanya, iaitu unta. Dia tulis anta. Saya tengok detik anta. Unta ya, bukan unta. Dan kuda betina, anjing dan cicak. Ini berdasarkan penelitian dulu, tuan-tuan. Ini saya tunjuk kat tuan-tuan kalau yang terkini, seperti mana yang disebut oleh saintis lah, tuan-tuan, para doktor yang mengkaji, tuan-tuan, berkenaan dengan haiwan ni. Tuan-tuan boleh tengok, ini disebut oleh Syekh Ahmad Faisal Haji Omar. Ni apa dia? Ahli Majlis Fatwa Negeri Kedah kan. Jadi dia sebut, tuan-tuan, binatang yang mengalami darah haid juga antaranya chimpanzee. Chimpanzee macam kera tu kan, sejenis kera jugalah. Di Malaysia tak ada chimpanzee ni. Tapi dia cerdik chimpanzee ni. Orang hutan adalah kita orang hutan. Gorila, monyet, kelawar, anjing, kucing, kuda, gajah, babi, arnab dan tikus. Ini berdasarkan penelitian moden lah, tuan-tuan. Moden lagi hebat lah, kita boleh ada alat, kita ada macam-macam, tuan-tuan. Baik, orang hutan mengalami haid selama 28 hari. Orang hutan dia haid 28 hari. Kita manusia paling banyak 15 hari. Paling sikit sehari semalam. Orang hutan lagi banyak 28 hari. Chimpanzee mengalami haid selama 35 hari. Chimpanzee yang macam monyet tu kan, yang warna hitam, dia haid selama 35 hari. Anjing mengalami haid sebanyak 2 kali dalam setahun. Anjing setahun 2 kali. Orang perempuan yang normal sebulan sekali. Setahun 12 kali lah. Anjing setahun hanyalah 2 kali sahaja. Kuda mengalami haid sekali pada setiap 3 minggu. Setiap 3 minggu dia haid sekali. Maksudnya kuda lagi kerap lah haid banding dengan 3 minggu sekali. Kurang sikit lah. Orang perempuan dalam sebulan kan. Sebulan ni maksud dia mungkin lepas 15 hari lah. Lepas 15 hari, lepas tu boleh jadi dia 15 hari disuci, 15 hari lagi dia haid. Kemudian tikus mengalami haid sekali pada setiap 5 hari. Tikus paling kerap haid. 5 hari haid, 5 hari haid. Jadi ini penelitian yang paling tepatnya ni lah. Nanti tuan-tuan baca dalam buku ni, tuan-tuan akan jumpa nanti dia perbahasan dalam ni berkenaan dengan, tuan-tuan baca belakang-belakang ni dia ada. Macam belakang-belakang ni dia ada. Yang mana dia sebut berkenaan dengan matahari. Kita tahu berkenaan dengan matahari ni, kalau kita nak tahu, ahli dia adalah astronomi lah. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab dia ada teleskop besar-besar, dia boleh cerap benda yang kita tak nampak. Jadi dia berpandangan, dulu dalam buku ni disebut bila matahari terbenam pergi mana, dia sebut 2 pandangan dalam buku ni. Kat belakang dia ada. Baik. Jadi pandangan yang pertama, matahari terbenam dalam laut. Matahari dia terjun dalam laut. Laut yang berlumpur. Bukan memang jatuh dalam laut semua. Dia tenggelam dalam laut. Matahari kan kita duduk kat laut kan, nampak kan. Pandangan pertama mengatakan matahari memang dia masuk dalam laut. Laut yang berlumpur hitam. Pandangan yang kedua mengatakan matahari bila sampai di laut, dia ditelan oleh ikan paus. 2 pandangan. Agak-agak pandangan ni kalau kita cerita, orang gelak ke tak gelak, tuan-tuan? Sebab ini cerita dulu berdasarkan ijtihad. Ulama cuba memberi pandangan. Bukan semua pandangan kita boleh sebut. Kita sebut ada setengah pandangan yang dhaif, ada pandangan yang syadz, ada pandangan yang memang tak boleh diterima. Ada ulama yang mengatakan boleh jima isteri melalui dubur, ada. Tapi pandangan ni memang haram. Haram, dan inilah satu kesilapan. Ini jelas, ini satu kesilapan. Bercanggah dengan nas. Ini satu kesilapan. Kan Nabi sebut kalau salah dapat 1 pahala. Bila dah jelas salah, kita tak boleh lagi nak, orang panggil apa, duduk baling batu sembunyi tangan, duduk dalam tembok khilaf, duduk dalam khilaf baling batu. Tak boleh. Apabila dah jelas salahnya. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita panjang kan, daripada Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Sa'id Syiradi,
Kemudian diturun lagi kan, Imam Nawawi turun sampailah dimuktamadkan oleh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Yang muktamad ni dia tak ada masalah dah tuan-tuan. Dia tak ada isu dah. Sebab tu kalau ikut flow dia tu, dia tak akan ada isu dah yang syaz ke, yang apa, bercanggah dengan nas ke, bercanggah dengan ijma' ke, dia tak ada dah. Macam kita mengaji dalam buku-buku ni. Cuma dalam buku ni bila disebut berkenaan dengan yang bukan isu agama, macam matahari tadi itu bukan isu agama, itu ilmu astronomi. Dia sebut. Tapi adakah kita boleh terima pandangan tu? Memang tak boleh terima lah. Dengan penelitian moden kita tahu bukan begitu matahari terbenam, bukan ditelan oleh ikan, matahari itu besar. Cuma ulama memberi pandangan. Macam berkenaan dengan roh, ada 1000 pandangan. Ulama cuba berijtihad, ada 1000. Semua berijtihad. Contoh yang lain tuan-tuan berkenaan dengan hadis Nabi, Sungai Nil dengan Sungai Furat daripada sungai syurga. Ada hadis. Malah pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok ada 2 sungai dalam syurga bersambung dengan 2 sungai di luar syurga. Yang dalam syurga itu sungai syurga, yang di luar itu Sungai Nil dan Furat. Jadi ada 2 pandangan. Pandangan pertama mengatakan apa? Sungai Nil dengan Sungai Furat ni sangat penting bagi manusia, bagi orang Mesir lah, ataupun yang duduk di situ, seperti mana sungai di syurga sangat nikmat, sangat banyak keberkatan bagi ahli syurga. Begitulah Sungai Nil bagi orang yang duduk di sekitarnya. Satu lagi pandangan mengatakan tak, Sungai Nil ni kalau kita ikut dia sampailah kita ke syurga. Ada pandangan macam tu. Maknanya kalau kita naik bot sampai hujung Sungai Nil, kita akan masuk syurga. Pandangan ni jelas lah tuan-tuan, satu kesilapan lah. Maka telah ni kan kita dah ada apa? Satelit. Mana ada tuan-tuan masuk Sungai Nil terus, dia boleh kita tahu daripada hujung ke hujung di mana. Jadi yang tepatnya pandangan yang pertama. Sama dengan isu ni tuan-tuan, ini ijtihad dan ulama berijtihad. Jadi yang kesimpulan yang saya baca yang terakhir itulah, yang binatang-binatang yang ada haid. Baik, kemudian mudah-mudahan dikehendak haid pada segala binatang, melihat darah jua bukan haid pada hakikat, tiada diiktibarkan sedikit dan banyak dan lain daripada keduanya pada hukumnya. Bukan maksud haid binatang ni hukum dia macam orang perempuan. Binatang mana ada hukum. Tapi nak cerita haid pada binatang ni, tengok pada kemuliaan binatang tu pada satu ketika ada darah sikit atau banyak. Dia nak bagi tahu yang tu je. Baik. Farak, cabang. Makna haid ibarat daripada darah perangai perempuan yang keluar daripada apa ni, sehingga rahim pada waktu yang tertentu. Itu yang saya sebut, darah yang keluar daripada rahim pada waktu tertentu. Baik. Dan istihadah darah penyakit. Darah yang mana orang perempuan kalau keluar darah ni wajib juga sembahyang. Darah penyakit keluar daripada urat pada mulut, urat hampir dengan rahim, dinamakan urat itu azil. Katanya pada kemaluan perempuan ni lubang ni banyak. Lubang rahimnya, ada lubang kencingnya, dan ada satu lubang tu dekat dengan rahim. Lubang itu keluarnya darah istihadah. Darah yang bukan daripada rahim. Darah yang keluar pada rahim itulah darah haid. Tapi kena ingat juga tuan-tuan, kena tambah sikit. Darah penyakit ni termasuk juga orang yang kena kanser. Contoh kalau dia kena kanser pangkal rahim kan, dia dalam rahim dia tu dia luka, dia keluar darah. Darah itu bukan daripada dinding rahim yang runtuh tu, bukan. Tapi dia adalah daripada luka di dalam rahim. Itu juga termasuk dalam darah penyakit. Nah, darah tu dia keluar banyak. Darah tu bukan daripada perangai ataupun tabiat orang perempuan. Yang rahim dia bersedia untuk disenyewakan, kemudian tak disenyewakan, runtuh dinding rahim. Itu haid. Selain pada tu, kalau dia keluar tiap-tiap bulan, boleh jadi itu adalah istihadah, darah penyakit. Boleh jadi kalau ada kanser, boleh jadi darah yang mengeringi haid. Keluar kot lubang ni lah, azil. Keluar ia mengiringi masa umur haid, mengiringi bekas haid dan nifas, darah yang keluar. Baik, jadi dia bekas haid. Makna dia kalau haid biasanya paling tinggi 15 hari.
Katakan orang perempuan itu haid lebih 15 hari, maka hari yang ke-16 sampailah 17, 18 itu semua istihadah. Dia semua istihadah. Darah itu dia adalah sisa baki dari bekas-bekas haid. Dia agak istihadah. Dan nifas, darah yang keluar kemudian daripada sesai rahim daripada buntingnya. Nifas ni apa? Setelah beranak. Tak kira lah beranak itu beranak okey ataupun gugur. Dia gugur keluar darah, nifas lah. Walaupun gugur baru 3 bulan 4 bulan. Bila gugur ya keluar darah dia nifas, maka tak wajib sembahyang. Nah, baik. Farak, masalah cabang. Sekurang-kurang masa umur haid tahun 9 tahun takrib. Seawal-awal haid orang perempuan ni 9 tahun. Tapi orang Melayu ni agak sukar 9 tahun. Terutama makanan lah tuan-tuan. Kita banyak makan zaman sekarang lagi lah tuan-tuan, susah. Proses food banyak. Sebabkan kita jadi lemah, jadi tak larat, kita jadi ketagih. Makanan yang betul-betul ini makanan pure. Daging yang bukan Pak Mat Western. Tuan-tuan makan daging Pak Mat Western itu bukan asli lah tuan-tuan. Dia dah macam-macam jenis dia bubuh dalam tu. Garamnya, gulanya, sos black peppernya, lada. Dia bubuh macam-macam. Dia bukan lagi daging kita panggil raw food, makanan asli. Segala jenis makanan perak, orang Melayu duduk perak ni, itu semua dah jadi proses lah tuan-tuan. Yang kurang bagus lah untuk kesihatan. Yang bagus ni kalau daging saja. Kalau nak bubuh sikit saja, minyak zaitun ke garam sikit, itu saja. Bukan macam-macam. Siapa yang suka makan yang jenis macam itulah, daging saja, telur saja. Yang betul-betul makanan asli, dia memang sihat. Macam orang Arab, macam zaman Nabi dulu kan, orang Arab dulu memang makan daging, benda-benda panas. Tak makan yang proses-proses ni mana ada tu. Jadi dia badan dia pun lagi sihat, badan lagi besar, maka haid itu datang cepat. Dia punya haid datang cepat. Tengok pemakanan lah, tengok pemakanan dan tengok orang. Biasanya kalau orang Melayu ni umur 11-12, biasanya lah 11-12, 13 masa haid. Ada yang umur 14 pun ada, baru datang haid. Baik, kemudian dia cerita sekurang-kurangnya lah. Paling awal 9 tahun. Dan sekurang-kurang masa haid sehari semalam. Haid paling sikit sehari semalam. Sehari semalam 24 jam. Paling sikit haid, paling cepat. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari. Paling banyak haid 15 hari. Mana dia apa? Kalau ada orang perempuan datang haid tak sampai 24 jam, datang 2-3 jam je, 4-5 jam je, lepas tu hilang, berhenti terus. Tiap-tiap bulan macam tu. Itu bukan darah haid. Itu dipanggil darah fasid, darah yang rosak. Darah haid ni dia mesti sekurang-kurangnya 24 jam. Boleh lah. Kalau orang perempuan dia tiap-tiap bulan, macam tu darah dia. Boleh jadi gangguan hormon ke apa kan, hormon dia terganggu ke apa ke, dia datang darah tak sampai sehari semalam, lepas tu tak ada darah dia kena sembahyang. Itu tak kira darah haid. Boleh lah. Baik. Dan paling banyak 15 hari. Makna dia apa? Kalau dia punya haid tak berhenti, straight je haid dia, dah 15 hari tak berhenti juga, maka hari yang ke-16, 17, 18, maka dia anggap darah penyakit, darah daripada bekas-bekas haid, wajib sembahyang. Boleh lah, wajib sembahyang. Tapi orang perempuan kalau dia tengok warna, boleh juga tengok warna. Dia tahu warna dia. Kalau haid, warna dia pekat. Selama dia hidup ni, haid ni antara benda yang susah dalam fiqh tuan-tuan. Dia ada buku tebal tuan-tuan. Dia satu buku bab haid. Memang rumit. Kalau bila orang perempuan tu dia tak reti beza darah haid yang bukan darah haid. Dia tak tahu berapa lama. Yang ni dia akan jadi sangat rumit. Tapi biasanya kebanyakan orang perempuan lah 90% lebih, semua dia tahu ni darah haid. Dia tahu. Jaranglah tuan-tuan jumpa dia panggil mutahayyirah, kata silap saya. Orang perempuan yang dia terlupa warna haid dia pun dia tak tahu, masa pun dia tak tahu, dah jadi berterabur. Itu jadi susah. Biasanya orang perempuan alhamdulillah dia tahu. Walaupun dia bukan Islam tuan-tuan, dia tahu ini period. Ini darah orang perempuan. Kata kalau orang perempuan tu dia tahu darah dia warna hitam pekat, itu haid dia. Tiba-tiba ada satu bulan tu 10 hari darah hitam pekat, 10 hari yang kedua warna merah, 10 hari yang ketiga warna kuning. Maksud dia haid 30 hari datang darah, tak berhenti darah dia.
maka yang dikira haid tu yang pertama saja, 10 hari yang pertama ya. 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga dianggap istihadah, darah yang mengiringi haid. Bila sebut istihadah ni wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Haid saja yang menggugurkan kefarduan solat dan puasa. Kemudian faraq 15 hari dan malam, dan ghalibnya 6 atau 7 hari. Ini betul. Biasanya orang perempuan sampai hari inilah biasanya haid dia dalam 6 ke 7 hari. Itu biasanya 5, 6, 7. Itu selalu baik. Dan sekurang-kurang tahir itu 15 hari. Ni kita cerita bab haid ni tuan-tuan. Tapi orang perempuan tak ada. Boleh ke tuan-tuan? Boleh kot no? Cerita bab haid tapi orang perempuan tak ada. Biasanya ni tajuk orang perempuan lah. Tapi dah ada dalam kitab ni, saya baca lah tuan-tuan no? Baik. Sekurang-kurangnya haid ni, sekurang-kurangnya tahir itu 15 hari. Tahir ni apa? Maksud dia dalam keadaan tidak haid. Dalam sebulan sekurang-kurangnya 15 hari mesti disuci. Sebab apa? Sebab sebanyak-banyak haid 15 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari, maksud dia sekurang-kurangnya suci 15 hari. Sebulan kan 30 hari. Sebulan 30 hari. Haid paling banyak 15 hari. Jadi sekurang-kurang suci dalam sebulan 15 hari. Kalau haid dia 7 hari, maka suci dia 23 hari. Betul. Kalau haid dia 5 hari, maka suci dia dalam sebulan 25 hari. Kalau haid dia 10 hari, maka suci dia 20 hari. Haid paling banyak 15 hari. Jadi sekurang-kurang suci dalam sebulan 15 hari. Baik, kemudian dan sebanyaknya tidak terhingga. Kenapa sebut tak terhingga? Dia kata suci orang perempuan ni tak terhingga. Sebab ada setengah orang perempuan haid dia berhenti. Siapa dia contoh haid dia berhenti? Orang perempuan yang mengandung. Betul tak? Bila dia mengandung, dia tak ada haid. Kenapa tak ada haid? Saya dah sebut tuan-tuan, haid itu daripada dinding rahim yang bersedia untuk disenyewakan. Bila dah bersedia, dia ada nutri tu, tak disenyewakan, air mani tak masuk, dia akan runtuh. Tapi bila dia dah mengandung, segala nutri itu diserap oleh bayi dalam kandungan. Betul tak? Suatu orang perempuan kalau dia mengandung, memang dia tak ada haid. Ada khilaf. Ada kata orang perempuan boleh ada haid. Ada khilaf juga di kalangan ulama. Tapi yang tepatnya dari segi perubatan adalah pandangan yang mengatakan orang perempuan kalau dia mengandung memang tak ada haid. Kalau keluar darah, itu darah fasid, darah rosak, bukan darah haid. Sebab nutrin daripada badan dia dah pergi kepada bayi tu. Bayi tu serap nutrin dia. Tu orang perempuan masa mengandung 9 bulan dia suci. Ataupun masa bila menopause, orang perempuan yang dah tua kan, dia tak ada haid dah. Dia tak ada haid. Ataupun orang perempuan yang makan ubat tahan haid. Ada. Bila orang perempuan makan ubat tahan haid? Bila pergi Mekah. Tuan-tuan kalau tak makan ubat tu menggerak lah tuan-tuan. Pergi Mekah lah ni kan mahal 11,000. Itu kalau nasib baik. Kalau nasib tak baik 30,000. Mahal tuan-tuan. Katakanlah kita tak dapat kuota, kita nak pergi juga kena bayar 30,000. Pergi buat haji, masa nak tawaf ifadah ke, masa nak sa'i ke, masa nak wukuf di Arafah ke, haid. Bila haid mana boleh buat ibadah haji? Habis tu macam mana? Kena main pula lah tahun depan. Duit lagi. Bukannya murah, mahal. Itu yang dia makan ubat sat, ubat tahan haid. Tapi tak digalakkan untuk kes macam tu je. Takut nanti diganggu hormon. Jadi dia pun akan ambil masa buat haji. Supaya apa? Biasanya orang buat haji, kalau orang muda memang dia ambil ubat tu. Orang muda memang dia ambil. Kecuali dia kena time apa, masa haji tu bukan time dia haid. Susah sikit lah tuan-tuan. Tapi boleh jadi kan, masa time tu bukan time dia haid. Tak apalah. Tapi kalau time tu dia tak tahu haid ke bukan, maka dia makan ubat tu supaya tahan sekejap haid. Tapi tak digalakkan pada bulan puasa. Bulan puasa ulama bahas, boleh tak orang perempuan ambil ubat tahan haid? Sebab apa? Dia nak puasa penuh, dia nak sembahyang tarawih penuh. Jawapannya yang paling baik bagi orang perempuan adalah mengikuti seperti mana yang Allah tetapkan baginya. Allah dah tetapkan orang perempuan ni tiap-tiap bulan dia datang haid. Itu yang lebih baik bagi dia. Tak perlu dah dia nak makan ubat. Tak perlu makan ubat. Tapi yang kes apa? Kes yang haji tu cerita lain.
Itu setahun sekali, bukan setahun sekali, seumur hidup sekali. Itu tak apalah, munasabah. Baik. Kemudian dan apabila perempuan yang haid meninggalkan sembahyang, jika ia qasad menjunjung suruh syarak dari syarak, diberi pahala atasnya. Jika tiada dia qasad, tiada dia beri pahala. Macam ni. Orang perempuan dia selalu sembahyang, bila datang haid dia tak boleh sembahyang, maka dia niat dalam hati dia, kalaulah tak haid ni aku sembahyang dah, dia dapat pahala. Boleh lah. Ataupun dia dalam hati dia, dia sebut, kalau tak haid ni boleh baca Quran, dia dapat pahala. Kalau tak haid ni boleh main dalam masjid, duduk dengar mengaji. Dia nak mengaji kerana haid, dia tak main, kerana perintah Allah tak boleh. Dia nak puasa, tapi kerana haid Allah Ta'ala tak bagi puasa, dia pun tak puasa. Dia nak sembahyang, dia ada niat, keinginan yang kuat, tapi kerana haid dia tak buat, dia dapat pahala. Tapi kalau dah memang jenis tak puasa, tiba-tiba haid, dia tak puasa, tak dapat apa. Memang jenis tak puasa pun. Ataupun dia seronok pula bila haid, alhamdulillah tak payah sembahyang. Jadi tak dapat pahala. Tak payah nak apa, haid tak payahlah nak baca Quran pun, taklah penat nak puasa. Kalau ada lagu tu taklah berdosa, tapi dia tak diberi pahala. Kita tahu kita diberi pahala melakukan kebaikan, dan kita juga diberi pahala meninggalkan larangan Allah. Betul tak? Bila larangan Allah ni, segala jenis larangan Allah. Macam tadi lah, orang haid tak boleh sembahyang. Siapa yang dia nak sembahyang tapi ditinggal kerana perintah Allah, tak boleh sembahyang. Siapa yang dia ada keinginan, dia ada niat, tapi ditinggal kerana Allah, dia mendapat pahala. Boleh tak? Tapi kalau siapa tak ada niat langsung, dia macam tu ya, dia tinggal sembahyang, tinggal puasa, tak dapat pahala. Boleh tak? Pasal dia tidak ada niat untuk melakukan ibadah. Itu yang ulama sebut niyatul mar'i khairun min amalih. Niat itu lebih baik daripada amal. Niat lebih baik daripada amal. Pasal apa? Ada orang yang beramal tak ikhlas, masuk neraka, pahala tak dapat. Beramal tapi niat tak betul, rosak dan masuk neraka. Ada orang yang dia niat saja, tak ada beramal, dapat pahala. Betul tak? Contoh dia dah berniat dah ambil duit RM10 buah dalam poket, nak mai sedekah nanti kat hari Jumaat kan. Mai terlupa tuan-tuan, balik dah rumah, dapat pahala tak? Dapat pahala. Nampak? Tak dan buat, tapi niat tu dah bersungguh, dapat pahala. Niat lebih baik daripada amalan. Kalau ada orang sedekah 1 juta tapi niat tak ikhlas, dapat dosa. Niat lebih baik pada beramal. Tapi yang terbaiknya kita niat dan kita boleh buat. Baik, kemudian Suila radhiyallahu an, pada seorang perempuan keluar darah daripada duburnya. Perempuan ni dikeluar darah daripada duburnya, lubang punggung dia, atas sifat darah haid, dan darah tu macam darah haid, maka adakah dinamakan haid atau tiada? Dan jikalau tersumbat lubang asalnya sekalipun, apa hukumnya? Orang perempuan, dia setiap bulan darah haid tak keluar melalui biasa, melalui rahim lah, lubang rahim dia tu kan, tak keluar melalui kemaluan depan dia, tapi dia keluar ke dubur, ke belakang. Tak kira lah sama ada lubang rahim dia tersumbat ke, ataupun pasal apa-apa lah, tapi darah dia keluar ke punggung. Apa jawapan dia? Nak kira haid ke bukan? Kita tengok. Maka dijawabnya, tiada dinamakan dia sekali-kali. Tak kira haid. Haid mesti keluar melalui lubang yang normal daripada rahim dan melalui kemaluan depan perempuan. Selain pada itu tak dianggap sebagai haid. Baik. Boleh jadi kalau ada orang boleh apa, buat mesin kan, tebuk betul kan, tebuk sedut semua darah haid. Dia sedut, tak keluar darah haid, dia tebuk ke sini, itu juga tak dikira sebagai haid. Haid mesti melalui jalan dia yang biasa, jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijadikan oleh Allah. Kemudian farak cabang, masalah cabang. Jikalau adalah seorang perempuan adalah melihat akan darahnya kurang daripada sehari semalam. Dengar betul-betul. Satu orang perempuan, darah dia tiap-tiap bulan kurang daripada sehari semalam. Pada tiap-tiap bulan demikianlah. Dan jikalau adatnya demikian itu, tiada dinamakan dia darah haid. Jelas. Walaupun umur dia 14, 15, 20, 21, kalau jadi macam tu, boleh jadi ada gangguan pada hormon dia. Dia ada masalah pada hormon dia, boleh jadi macam tu. Jadi dia tidak dinamakan haid
Bila datang darah tu, dia wajib sembahyang. Tiada diberi hukum akan dia hukum haid kerana adalah sudah istiqra' Imam Syafi'i. Apa ni istiqra'? Imam Syafi'i sudah meneliti sedalam-dalamnya berkenaan dengan darah ni, maka Imam Syafi'i buat keputusan haid sekurang-kurangnya sehari semalam. Ini berdasarkan istiqra' tam, dia panggil, penelitian yang sempurna oleh Imam Syafi'i, mesti sehari semalam. Baik, sudah tamam, sudah sempurna dah istiqra' ni. Penelitian dia tiada dapat dijarakkan, dia hanya dinamakan darah fasid ula daripadanya. Maknanya kalau kurang daripada sehari semalam, tak boleh dinamakan sebagai haid. Tak boleh kita batalkan istiqra' tam Imam Syafi'i. Ini pegangan kita dan diterima. Mesti sehari semalam, 24 jam. Baik, sekurang-kurangnya. Kurang daripada itu tak dianggap. Kemudian orang perempuan macam mana nak tahu sehari semalam? Tengok jam dia datang bila. Jam dia datang bila. Cukup tak pusingan jam tu? Cukup tak? Dan macam mana nak tahu ke tak ada? Dia ambil kapas, bubuh dekat lubang rahim tu. Kalau masih lagi merah, masih lagi ada haid. Itu cara dia. Ataupun biasanya orang perempuan dia tak buat macam tu, dia maklum. Biasanya orang perempuan dia tahu. Kebanyakan orang perempuan, sekalipun dia bukan Islam pun, sebab itu kebiasaan orang perempuan, dia tahu. Baik, kemudian fasid aula. Su'ila radhiyallahu an, adakah haram orang haid tatkala takut kena mutanajjis akan masjid dan dengan ihtimal sekalipun ia berhenti padanya bersalahan, umpama madrasah dan ribat. Madrasah ni sekolah, ribat ni apa? Ribat ni tempat belajar. Sama lah tuan-tuan. Madrasah ataupun ribat, dua nama. Pertama sekolah, satu lagi tempat belajar, satu lagi apa? Tempat umat Islam berkumpul. Ribat. Ribat ni macam Hamas kan, dia berjaga di sepadan-sepadan Gaza tu. Itu ribat tu. Kalau dia kena bom masa tu, dia mati syahid. Ribat. Baik, tidak haram melainkan maka dijawabnya, haram ia masuk di dalamnya ketika takut akan titik darah bersalahan madrasah. Ketika takut akan titik darahnya, haram masuk masjid. Haram masuk masjid. Memang kalau darah haid ni tak boleh masuk masjid sebenarnya. Ini mazhab Syafi'i. Memang tak boleh. Tak boleh masuk kecuali tidak ada jalan lain kecuali masjid. Kalau ada jalan lain, dia memang tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Bila dia dalam keadaan haid. Sama juga orang yang berhadas besar mana ni? Takut haram ia masuk dalamnya pada ketika takut akan titik darahnya bersalahan madrasah atau ribat. Tiada haram melainkan diketahui dengan melumurnya darah akan dia, maka haram. Adapun madrasah dengan ribat tak haram, semata-mata rasa takut tak, kecuali dia yakin sungguh kalau dia masuk ni memang berlumurlah darah haid dia dengan kat sekolah tu, baru dia haram. Kalau sekadar dia risau saja, ihtimal dia rasa risau, takut melitik lah, sekadar risau lagu tu, dia masih lagi boleh masuk ke sekolah-sekolah dan tempat belajar. Masjid tak boleh. Malah dalam sebahagian kitab lain disebut sekalipun dia yakin tak menitik, tak boleh juga. Dia yakin tak menitik, dah tutup elok dah, dia dah pakai tuala wanita ke apa ke, dia main elok dah, tak boleh juga. Tanpa sebab memang tak boleh. Tanpa sebab yang mendesak saja masuk, duduk tak boleh. Kemudian Su'ila radhiyallahu an, adakah harus berjalan memakai kaus? Kaus ni kasut lah, pakai kasut. Pakai kasut di dalam masjid apabila aman daripada menajiskan dia dengan tiada berlapik kasutnya. Boleh tak masuk masjid pakai kasut? Yang pertama tuan-tuan, Nabi SAW dan para sahabatnya sembahyang pakai kasut. Malah sunnah sembahyang pakai kasut kalau duduk atas tanah lah. Atas tanah sunat sembahyang pakai kasut. Nabi dengan para sahabat sembahyang pakai kasut. Ada hadis kan, yang mana Nabi sembahyang pakai kasut, lepas tu Nabi buka kasut. Sahabat Nabi tengok buka kasut, sahabat semua buka kasut.
Dah habis sembahyang, Nabi kan nampak belakang. Nabi nampak belakang. Ada hadis sebut Nabi nampak sahabat yang sembahyang di belakang. Macam mana itulah tuan-tuan pandangan Nabi. Nabi nampak belakang. Tak seperti pandangan ni dengan mata tuan-tuan. Nah, ada orang ada mata tak melihat pun. Ini Nabi daripada belakang nampak. Nabi lepas habis sembahyang, Nabi pun bagi tahu, Jibril bagi tahu pada Nabi pada kasut Nabi ada najis. Itu Nabi buka. Kalau tak ada najis pakai. Memang sunnah. Kalau kita masuk hutan ke masuk apa ke, kalau kasut kita bersih, boleh kita apa? Kita apa panggil? Kita nak lentok kan, kita nak sujud kan, nak lentok macam tu. Kita boleh lentok macam tu. Sunat sembahyang pakai kasut. Dan kita tahulah kasut kita sekarang ni tebal-tebal tuan-tuan. Nak apa? Nak orang panggil apa? Kan kita sembahyang kan ibu jari tu kan. Kita nak lentik ibu jari tu, kalau tak boleh, tak boleh ha. Kasut zaman Nabi SAW dia bukan tebal je, kita ada nipis-nipis je. Nipis-nipis. Kita ni kasut tebal-tebal. Dan boleh lentok kaki tu. Terutama yang wajib tu perut ibu jari ya, perut ibu jari. Yang jari-jari lain tu sunat. Perut dia tu. Kan kita lentik kan masa sujud. Baik. Tapi kalau masjid macam sekarang ni, masjid macam sekarang ni haram hukumnya kita masuk pakai kasut. Pasal mengotorkan masjid. Pasal apa kata mengotor? Zaman Nabi lantai dia pasir. Bukan ada kapet macam ni. Zaman Nabi lantai dia pasir, pasiak. Lantai dia pasiak. Jadi sembahyang mana ada kapet macam kita. Nah itu yang Nabi dengan para sahabat sembahyang pakai kasut. Kita sekarang dah ada kapet, vacuum. Bila kita pakai kasut, maka kita mengotorkan masjid. Mengotorkan masjid. Jadi boleh tak pakai kasut, tapi dia yakin kasut dia bersih, tak menajiskan masjid. Boleh tak boleh? Kita tengok apa jawapannya. Maka dijawabnya harus boleh pakai kasut di dalam masjid sekiranya aman daripada tiada mengena takut berlumur najis daripadanya. Tak apa. Kalau betul kasut tu tak ada najis, senang kata kasut baru kan, boleh. Tapi kalau boleh mengotorkan masjid, haram. Hatta ludah dalam masjid pun haram. Ludah dalam masjid mana boleh, haram. Ludah dalam masjid. Walaupun air ludah kita tu bukan najis, tapi bila kita ludah, kotor tak masjid? Kotor. Itu yang orang kata, kalau saya ingat ada ustaz pesan, saya kecil-kecil dulu, kalau duduk dalam masjid nak ludah, suar sikit kepala luar masjid. Suar kepala. Takut ludah pun dalam, jatuh kena kat sini. Suar kepala. Mana boleh ludah dalam masjid? Tak boleh mengotori masjid. Kaki kita kena pacat darah. Kita lempak pacat tu dalam masjid, haram hukumnya. Pilah buang kat luar. Ni kotor masjid, nanti kena walin darah tu kan, ada darah pada pacat tu. Buang di luar lah. Itu tuan-tuan. Jangan mengotori masjid, hukum dia haram. Ini kalau kasut dia memang tak kotor lah, bersih juga kasut dia. Kasut baru lah, senang kata. Tak apa lah kalau betul-betul tak mengotori masjid. Baik tuan-tuan, kemudian Suila radhiyallahu anhu, adakah apa ni? Puasa pus, dia tulis pus je. Adakah pus? Kena tengok betul jawi lama ni, jawi 200-300 tahun dahulu. Adakah puasa? Puasa itu wajib atas orang yang haid kemudian digugurkan dia, atau tiada wajib sekali-kali padanya, dan sesungguhnya wajib qada itu dengan sebab pekerjaan yang baru datang dua wajah, maka apa yang terlebih wajah daripada keduanya, dan adakah sebab tiada sah puasanya ada makul maknanya atau tiada. Ini persoalan usul fiqh. Bukan ada pun dia nak tahu ijtihad. Memang ada khilaf di sini. Ijtihad dia nak tanya, ada khilaf ulama kat sini. Dia kata adakah orang perempuan haid ni, dia memang disebabkan haid dia tak wajib puasa. Dia tak wajib puasa, cuma dia wajib ganti. Ataupun orang perempuan yang haid ni sebenarnya dia tetap juga wajib puasa. Dia wajib puasa, tapi digugurkan disebabkan haid. Tuan-tuan tak faham pun tak apa, ni usul fiqh tuan-tuan. Sebenarnya nanti perbahasan panjang nanti dia adalah isu-isu yang mendatang, nanti dia akan guna kaedah ni. Memang ada dua pandangan. Ada yang kata orang perempuan yang haid memang dia wajib juga, dia bukanlah wajib sembahyang, tapi digugurkan kewajipan tu kerana haid. Tapi pandangan yang kedua kata tak, orang perempuan haid memang tak wajib puasa, memang tak wajib puasa dan memang tak wajib
sembahyang, cuma ada kewajipan lain. Kewajipan dia apa? Ganti balik. Mana satu yang betul? Lepas tu dia kata orang perempuan tinggal apa? Tinggal puasa ni makul makna ataupun ta'abudi. Baik. Ketiadaan sah orang perempuan yang haid, dia puasa tak sah ni usul fiqh tuan-tuan. Saya sebut sikit lah tuan-tuan. Saya dah kata lah buku ni mendalam tuan-tuan. Tuan-tuan ni semua nak jadi mufti ni tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang bukan saya faham ibarat-ibarat buku ni tuan-tuan. Terpaksa saya buka YouTube, saya pergi cari tu guru pondok. Saya tak faham pun, susah. Susah ibarat dia. Tuan-tuan depan saya ni semua level-level mufti tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan. Ni dalam tuan-tuan pembahasan dia. Jadi dia sebut di sini tuan-tuan, orang perempuan ni tak sah puasa ni ta'abudi ke makulul makna. Ta'abudi ni maksud dia jangan tanya. Jangan tanya. Allah Ta'ala kata sudah. Ataupun makulul makna, kita boleh fikir pasal apa. Macam tu. Saya habiskan di sini tuan-tuan dah. Dia tak ada apa pun. Dia asal usul fiqh tu, asal kefahaman tu. Macam ni. Tuan-tuan ingat dulu yang basuh apa? Basuh anjing dan babi, najis mughalazah kan. Mazhab Syafi'i mengatakan kita basuh apa? Basuh babi dengan najis mughalazah lah. Najis babi dengan anjing ni 7 kali kerana dia adalah apa? Ta'abudi. Maksud dia apa? Itu perintah Allah. Buat lah. Perintah Allah suruh basuh 7 kali. Salah satu dengan air tanah. Cuma air tanah tu jangan duduk nombor 7. Kalau duduk nombor 7, kena basuh yang ke-8. Boleh lah. Dia cara basuh dia kita dah bincang dulu. Buang dulu najis dia, buang dulu bau warna dan rasa. Dah buang bau warna dan rasa najis babi khinzir tu, khinzir anjing tu, barulah kita basuh 7 kali. Ingat dah, bukan terus basuh dah, jangan silap. Tai anjing tu ada lagi, pi basuh dengan air tanah dah. Bukan macam tu. Buang dulu najis anjing khinzir dengan khinzir ni bagi hilang bau warna dan rasa, baru start basuh. Sebaik-baiknya basuhan yang pertama ayat tanah, itu yang terbaik. Basuhan yang kedua sampai ke-7 ayat mutlak, itu yang paling bagus. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan ini ta'abudi, ini perintah Allah, jangan fikir kita buat seperti mana Allah Taala perintah, Nabi perintah. Ini perintah Nabi, kita buat, jangan duk fikir pasal apa. Ini ta'abudi. Contoh ta'abudi lagi apa? Kenapa sembahyang zuhur 4? Jangan tuan-tuan fikir zuhur zaman dulu 4 lah, zaman sekarang ni kita sibuk 2 jadi. Bukan. Dia ta'abudi, benda yang jangan, bukan boleh fikir. Kenapa maghrib 3 tu? Maghrib 3. Maghrib patut 2 jadilah, 1 ke? Kenapa maghrib tak buat doa kunut? Itu semua ta'abudi. Benda yang kita terima sami'na wa ata'na. Subuh kan bangun segar-segar, patut subuh 6 ataupun 4, betul tak? Isyak yang kita dah tak larat, isyak nak tidur 2 jadilah. Ini bukan isu pakai otak tuan-tuan. Yang Allah Ta'ala bagi hikmah ni, dia ada kebaikan dia. Boleh jadi kita boleh fikir, boleh jadi kita tak boleh fikir. Semua ada hikmah. Semayang zuhur, rakaat-rakaat ni. Tapi tuan-tuan, bukan benda yang makulul makna. Kita tak tahu sebab apa pun tak apa. Buat saja. Tak perlu kita tahu makna dia. Boleh tak? Itu mazhab Syafi'i. Isu yang basuh najis anjing dan babi tu. Tapi dalam mazhab Hambali, dia berpandangan yang basuh 7 kali tu, salah satu dengan air tanah tu, sebenarnya bukan ta'abudi, itu makulul makna. Kita boleh fikir Nabi suruh basuh macam tu supaya hilang bau warna dan rasa. Dia kata itu sebab dia, tujuan dia untuk menghilangkan bau warna dan rasa. Maka dalam mazhab Hambali, maka najis anjing dan babi tak wajib guna tanah dan air. Cukup guna sabun ke apa ke, yang penting hilang bau warna dan rasa. Yang Nabi ajak tu pasal apa? Itu adalah irsyadi saja. Nak bagi tahu yang terbaiknya, cara hilang yang paling bagus guna apa? 7 air dengan 1 ayat tanah. Dia jadi khilaf. Tuan-tuan faham kot tu? Jadi sekarang ni dia tanya, orang perempuan ni dia tak boleh puasa ni, batal puasa ni ta'abudi ke? Kita terima saja, jangan duk fikir pasal apa. Ataupun makulul makna, kita boleh fikir pasal apa orang perempuan ni tak boleh puasa dan batal puasa dia. Boleh lah, benda khilaf tuan-tuan. Ni kata usul fiqh. Saya habiskan tuan-tuan dah terlajak ni. Maka dia jawabnya mana ni? Wajib atasnya baik. Maka dijawabnya bahwasanya maka yang terlebih asal daripada 2 kaul itu,
Kaul yang mengatakan tiada wajib sekali atasnya. Wajib qada itu pekerjaan yang datang, yang baru datang. Boleh lah. Maksudnya apa? Pandangan yang paling kuat menurut inilah Syekh ni, pengarang kitab ni tuan-tuan, dia sebut apa? Yang paling kuat adalah apa? Pandangan yang mengatakan puasa memang tak wajib pada orang yang haid, sembahyang pun sama. Dia ada kewajipan yang lain yang mendatang. Apa kewajipan yang mendatang? Kewajipan yang baru, qada lah. Sembahyang tak wajib qada, puasa. Kalau nak qada juga sembahyang boleh tak? Bid'ah. Tak boleh, bid'ah. Menyusah-nyusahkan agama. Nabi dengan isteri Nabi pun tak ulang, jangan qada sembahyang. Kalau nak qada juga, buat sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat, bukan qada. Ya, tuan-tuan sembahyang zuhur 3 kali, tak boleh tuan-tuan. Kalau dah sempurna yang pertama saja-saja. Zuhur 4 tu buat 5, tak boleh. Tak boleh. Baik, dia jadi bid'ah lah. Kecuali yang pertama tu tak sempurna. Ataupun kita jadi imam, balik rumah kita nak jadi imam pula kat rumah, itu cerita lain. Itu perbahasan lain pula. Baik, kemudian mana ni? Hilang pula tuan-tuan. Sebab tiada sah. Baik, kemudian dan ketiadaan sah puasa orang yang haid makul maknanya bukan pekerjaan ta'abudi. Makna dia orang perempuan tak boleh puasa ni, kalau dia haid dia puasa, batal puasa, kita boleh fikir makna dia. Maksudnya benda tu boleh fikir. Dari segi akal ni, dari segi logik kita boleh fikir. Yalah, dia dah haid kan, dah keluar dalam keadaan yang tak bersih, jadi adakah patut dia berpuasa? Jadi dari segi akal logiknya kita boleh fikir makul makna ni kita boleh fikir. Orang perempuan yang datang haid, mungkin kadang-kadang dia ada perempuan yang sakit, datang haid dah, dia datang sakit haid dia tu, jadi sesuai lah tuan-tuan. Sama dengan nifas kan. Kenapa orang nifas tak boleh puasa tuan-tuan? Yelah, dia tengah nifas, dia baru lepas bersalin tuan-tuan, kan sakit, badan pun sakit, urat-urat. Kalau dia puasa kan susah. Tak susah pula. Kita boleh fikir tuan-tuan, hikmah. Kita boleh fikir tuan-tuan, makulul makna, boleh fikir. Bukan semata-mata kita ta'abudi, tapi kita boleh fikir makna ni. Habis tuan-tuan, akan datang kita sambung yang itulah. Su'ila radhiyallahu pada seorang lelaki yang takut. Pada seorang lelaki yang takut akan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma, la taj'al minna syaqiyya wa la mahba wa la matura. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.